Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, terlebih dahulu, terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta webinar yang telah mendaftar dan hadir ya untuk sesi kita pada pagi ini. Okay, seperti mana kita sedia maklum, tajuk webinar kita pada pagi ini ialah perkongsian berkenaan Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam 2021 hingga 2025 yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Teknologi Suhaizah binti Sudirman. Okay, izinkan saya untuk perkenalkan sedikit berkenaan dengan penceramah kita pada pagi ini. Okay, Yang Berusaha Teknologi Suhaizah binti Sudirman merupakan SME bagi bidang pengurusan strategi ICT. Telah berkhidmat di unit pengurusan strategi ICT bahagian perundingan ICT mampu. Telah berkecimpung dalam bidang pengurusan strategi ICT bermula tahun 2009 dan telah terlibat dalam pelbagai khidmat perundingan ISP kepada agensi sektor awam. So maksudnya saya kat sini pengalaman beliau dalam bidang ISP ni bukan biasa-biasa tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya juga dimaklumkan bahawa sesi pada pagi ini mendapat sambutan yang menggalakkan, Alhamdulillah. So nampaknya ramai yang berminat untuk tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan PSPSA 2021-2025 ini dan Alhamdulillah juga we have the best person for the job untuk terangkan dengan lebih lanjut pada pagi ini. Sedikit arahan pentadbiran, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan, boleh majukan dalam slot Q&A, ada part Q&A, boleh chat kat dalam Q&A dan kita punya penceramah akan jawab pada akhir session nanti. Okey, oleh itu tanpa membuang masa lagi, saya jemput Yang Berusaha Teknologi Suhaizah binti Sudirman. Puan, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berbahagia Datuk, Datin, Yang Berusaha Doktor, Teknologi, tuan-tuan dan puan sekalian. Terima kasih pada host kita Puan Atika. Terima kasih juga saya ucapkan kepada penganjur Barisan AJK Perjasa kerana beri peluang dan ruang lah untuk saya pada pagi ini kita berkongsi sedikit berkaitan dengan Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam 2021 hingga 2025. Sekejap saya sharekan slide. Okay, boleh nampak slide. Okay, secara saya akan berkongsikan sedikit berkaitan dengan ringkasan eksekutif Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam 2021 hingga 2025 yang bertemakan sinergi pendigitalan mampan. Untuk makluman yang berusaha doktor, teknologis, tuan-tuan puan sekalian, kita telah memuat naik plan ini, ringkasan eksekutif ini ke dalam portal mampu pada tahun lepas lagi dah beberapa versi dah kita muat naik untuk mendapatkan maklum balas dan akhirnya kami keluarkanlah plan ini yang masih lagi versi beta dan 3.0 dan insyaAllah kita akan memuktamadkannya tidak lama lagi dan insyaAllah juga dalam bulan Ogos kita akan lancarkanlah oleh KSN jika tak ada apa-apa halangan lah. Okay, sedikit kandungan yang akan saya kongsikan pada pagi ini ada 7 topik ataupun yang utama yang hendak diketengahkan, iaitu yang pertama berkaitan sedikit pengenalan dan juga yang keduanya bagaimana pencapaian Pelan Strategi ICT sebelum ini yang penggal yang terdahulu iaitu 2016 hingga 2020, trend teknologi pendigitalisasi global, landscape semasa sektor awam, hala 7 strategik pendigitalan sektor awam. Yang topik yang keenam berkaitan dengan strategi dan program-program serta inisiatif-inisiatif dan seterusnya pelan pelaksanaan untuk kita menerajui ataupun mengorak langkah lah dalam melaksanakan pelan strategik pendigitalan ini. Okey, seperti di paparan ini, Pelan Strategik Pendigitalisasi Sektor Awam ini sebenarnya sebelum ini kita kenali sebagai Pelan Strategi ICT.
untuk tempoh 2011 hingga 2015 dan juga 2016 hingga 2020. Ada 2 penggal sebelum ini telah dikeluarkan oleh Mampu juga yang diberi nama sebagai Plan Strategi ICT Sektor Awam. Namun untuk penggal kali ini, RMK12 ini, kita beri penjenamaan semula kepada plan tersebut dan diberi nama kepada Plan Strategik Pendigitalan Sektor Awam 2020. Ia turut menggariskan hala tuju strategik pelaksanaan pendigitalisasi sektor awam bermula pada tahun ini sehingga tahun 2025 sebagai panduanlah kepada agensi tuan-tuan perempuan nanti untuk memacu agenda kerajaan digital yang mampan ke arah membentuk masyarakat digital. Kepentingan plan ini antaranya adalah untuk menyokong aspirasi kerajaan sekarang semasa ini dalam menggapai SDG 2030, wawasan kemakmuran bersama 2030, rangka tindakan blueprint ataupun kita namakan My Digital serta rancangan Malaysia yang ke-12 lah. Rancangan Malaysia ke-12 ni untuk tempoh 2021 hingga 2025 juga 5 tahun. Selain itu, plan ini juga menjajarkan penerimaan gunaan kemunculan teknologi baharu. Selalu kita dengar adalah istilahnya ialah emerging technologies supaya dia seiringlah dengan transformasi digital dalam sektor awam. Dan yang ketiga adalah untuk kita jajarkan strategi pelaksanaan di peringkat agensi juga supaya menyahut agenda pendigitalan sektor awam. Dan seterusnya kita menyumbanglah kepada ekonomi digital secara tidak langsung daripada adaptasi dan juga eksploitasi emerging technologies ini. Plan ini juga merangkumi perkhidmatan kepada berteraskan kepada 4 golongan sasar ni, iaitu government to government G2G, government to citizen perkhidmatan kepada rakyat, dan juga government to business, perkhidmatan yang berkonsepkan perniagaan, dan juga government to employee, G2E, iaitu kita sendirilah sebagai penjawat awam bagaimana kita nak memperkasakan lagi penjawat awam untuk menggapai matlamat kerajaan digital mampan ini. Dan plan ini meliputi semua kementerian dan juga agensi sektor awam termasuklah kerajaan negeri. Dan juga ia diharapkan menjadi pemangkinlah kepada kesinambungan kerajaan digital mampan. Serba sedikit berkaitan dengan pencapaian pada plan strategi yang lalu. PSICTSA ni adalah plan strategi ICT sektor awam. Selepas ni nanti kita gunakan istilah PSP lah, Plan Strategik Pendigitalan Sektor Awam. Alhamdulillah, bila kita nampak di sini sehingga Disember 2020 statistik menunjukkan semua yang telah dirangka dalam plan tersebut penggal yang lalu telah mencapai 98.07%. Pada penggal tersebut sebanyak 5 teras strategik telah dirangka, 12 strategi, 31 program dan 77 aktiviti. Nampaknya di sini teras strategik kelima iaitu yang berkonsepkan modal insan yang profesional dan berkeupayaan, kita telah capai 100% lah pelaksanaannya. Modal insan ni adalah berkaitan dengan skim perkhidmatan F itu sendiri, bagaimana keupayaan ditingkatkan, diperkasakan dan sebagainya. Seterusnya adalah di teras strategik ketiga, hampir 100% iaitu 99.26% telah dapat dicapai. Teras strategik ketiga ni merangkumi perkhidmatan guna sama yang optimum. Contohnya adalah seperti perkhidmatan PDSA, MyGovLaw at PDSA, MyGovUC, MyGovNet dan juga keselamatan cyber yang terkandung dalam teras strategik ketiga ini. Dan selanjutnya yang ketiga adalah peratus yang tertinggi adalah teras strategik kedua, iaitu kerajaan berpacukan data.
Okey, kalau kat sini terlihat 98.7.5% lah telah dicapai, dan seterusnya adalah berkaitan dengan perkhidmatan digital bersepadu. Contoh-contoh perkhidmatan digital bersepadu ni adalah aplikasi-aplikasi lah yang dibangunkan dan juga portal-portal My Government, semuanya di dalam Trust Strategic 1 ini pencapaian sebanyak 97.92%. Dan akhirnya adalah Trust Strategic keempat berkaitan dengan tadbir urus sebanyak 94.44%. Apakah sasaran pencapaian sasaran strategik terpilih pada penggal lalu yang telah kita capai dan tidak tercapai? Dan dalam paparan ini telah menunjukkan terdapat 10 sasaran yang telah dikenal pasti pada pelan yang lalu, dan didapati alhamdulillah semua kita telah capai kecuali yang satu warna biru tu. Okey, iaitu Trust Strategik keempat lah. Berkaitan dengan kita sasarkan 25 kementerian mengamalkan enterprise architecture. Namun apa yang kita dapati hanya 6 kementerian yang mengamalkan EA. Tapi alhamdulillah walaupun begitu kita lihat semua kementerian telah mendapat transfer of knowledge TOK dalam EA melalui program pengurusan perubahan dan juga coaching. Okay, ini yang kita kena beri penekanan lagi lah. Nanti mungkin kita akan bawa lagi program ini untuk pelan-pelan yang akan saya sampaikan nanti. Okay, seterusnya dalam membangunkan plan ini, dalam proses membangunkan plan ini, pasukan juga telah melihat beberapa global landscape yang benchmark Malaysia punya inisiatif pendigitalan. Kita lihat di sini. Okay, antara sebelum saya pergi ke negara tu, apa yang hendak kita capai adalah SDG 2030. Ini saya rasa semua telah ambil maklum semua kementerian telah tahulah fokus bidang goals yang perlu dijajarkan, yang perlu dicapai. PSPSA juga tidak ketinggalan untuk kita jajarkan dengan matlamat utama ini ataupun goals di dalam SDG 2030. Dan kita dapati ada dua matlamat utama, iaitu matlamat 11 dan juga matlamat utama ke-16 dalam mereformasi tadbir urus ke arah meningkatkan ketelusan dan kecekapan perkhidmatan awam. Kita fokus ke goals 11 dan juga goals yang ke-16. Namun begitu, walaupun kita fokus ke situ, namun begitu aktiviti-aktiviti ataupun inisiatif-inisiatif yang telah digariskan dalam plan ini adalah sejajar jugalah dengan 17 matlamat yang lain. Kerana sasaran yang kita telah tetapkan yang macam di pengenalan saya sebutkan tadi, kita tetapkan sasaran pengguna plan ini adalah kepada semua warga sektor awam berdasarkan konsep tiada yang terpinggir dan selari dengan prinsip SDG 2030. Okey, inilah yang tanda aras pendidikan global yang saya maksudkan tadi. Kat sini kita ada lihatlah beberapa negara yang mempunyai kedudukan yang lebih teratas lah daripada Malaysia. Menurut penarafan E-Government Development Index EGDI pada tahun 2020, tangga yang pertama dimiliki oleh Denmark lah. Kat situ kita lihatlah banyak kan inisiatif-inisiatif digital yang telah dilaksanakan di Denmark. Yang keduanya adalah Korea. Contoh-contohnya lebih kurang samalah dengan Denmark tadi. Ada kerajaan digital, tadbir urus digital yang mantap, ID nasional, inisiatif EA juga dilaksanakan, BDA, AI dan juga data terbuka. Yang tempat ketiga adalah Estonia. Okay, Estonia juga mengamalkan yang sama, kecuali dengan tambahan once only principle dan juga blockchain. Dan seterusnya lah. Dan Malaysia di mana? Kalau tuan-tuan nampak kat situ, Malaysia di tangga yang ke-47. Tapi walaupun di tangga 47, kita juga telah dalam
melaksanakan bulet-bulet yang dipaparkan itulah, seperti ke arah kerajaan digital, inisiatif AA pun kita telah mulakan sejak beberapa tahun yang lalu. Data terbuka kita pun telah ada. BDA dan AI pada tahun lepas dan tahun ini telah semakin meningkatlah, melonjak naik inisiatif-inisiatifnya, dan juga ada kajian dan juga inisiatif yang akan dilaksanakan berkaitan dengan identiti nasional, IDN, Identity Digital Nasional. Okey, bagaimana pula dengan negara jiran kita? Kita lihat kat situ Singapura. Singapura berada di kedudukan yang ke-11. Sama juga lebih kurang inisiatif dengan kita, cuma ada tambahan di situ. Blockchain dia telah mantap, model kerjasama baharu, ada National AI Strategy. Kita pun di Malaysia, tuan-tuan puan-puan sedia maklum, AI kerangka AI yang telah dikeluarkan oleh MOSTI pun kita telah ada dalam tempoh tahun ini ataupun tak silap saya 2020 akhir. Dan juga Singapura dia ke arah Smart Nation. Itu adalah sedikit lah. Kalau tuan-tuan puan lihat kat sini, apa yang repetition, yang inisiatif yang selalu diketengahkan adalah, yang banyaknya adalah BDA, AI, Identity Digital Nasional, Akademi Digital, Blockchain. Ini semua nanti kita akan terapkanlah dalam plan ini. Okey. Selain daripada kita lihat negara, kita juga mengkajilah dokumen-dokumen ataupun kajian-kajian oleh Gartner, oleh KPMG, Frost and Sullivan. Mereka adalah antara top-top company, syarikat yang dalam bidang pendigitalan kajiannya. Di situ kita lihat daripada tahun 2021 hingga lebih tahun 2025 ada beberapa yang hendak perlu ditekankan. Contohnya untuk tahun ni sepatutnya 40%, lebih 40% semua data dan projek analisis adalah berkaitan dengan customer experience. Okey, manakala dalam tahun ini juga di projectionnya adalah 45% pengurusan data secara manual akan dikurangkan melalui penggunaan pembelajaran mesin, iaitu machine learning. Manakala tahun 2022 pada tahun hadapan adalah sebanyak 40% sumber ICT mudah alih ataupun mobile dan perkakasan ni dikhususkan untuk pekerja barisan hadapan, frontline workers lah. Kat sini sebenarnya kalau ikutkan pandemik sekarang pandemik COVID-19 sekarang ni, sebenarnya saya rasa dah bermula tahun lepas lagi lah penggunaan sumber ICT mudah alih ni amat ditekankan untuk frontliner kita untuk nak menguruskan pandemik ini dengan norma baharu sekarang ni. Saya rasa memang banyaklah, mungkin tahun 2022 perubahanlah kepada angka ini, bukan 40% lagi, mungkin dah menjadi 60% ataupun lebih daripada itu. Okey, saya akan go through sedikit untuk tahun 2024 pula. Gartner pada tahun 2019 telah menjangkakan penggunaan Artificial Emotional Intelligence akan mempengaruhi lebih daripada 50% iklan dalam talian yang dilihat oleh pengguna. Sebenarnya sekarang pun sekarang pun kalau kita tengok Facebook tu, kita cari satu keyword je dekat, katakan dekat Google ataupun dekat Insta, dia dah automatik, dia dah baca apa minat kita dan dia akan iklankan dekat dalam Facebook kita sebenarnya dah bermula dah pun. Mungkin boleh jadi lebih juga 50% daripada tahun 2024 itu. Dan yang kalau kita tengok beyond 2025 dekat Malaysia ini sendiri, ada kajian daripada nombor 5 tu, iaitu Malaysia Aging Population Trends 2016, mengatakan Malaysia dijangka menjadi negara tua pada tahun 2030 kerana merangkumi 15% daripada jumlah keseluruhan penduduk warga tua ini. So bagaimana kita nak menghadapi cabaran
dan bagaimana pendigitalan boleh membantu untuk isu atau cabaran inilah untuk menghadapi populasi warga tua yang melebihi 15% ini. Okey, itu serba sedikit berkaitan trend teknologi pendigitalan. Saya masuk sedikit berkaitan dengan landscape semasa. Tadi global Tadi kita tengok global, sekarang kita tengok landscape semasa sektor awam. Ini semua sedia maklum. Malaysia telah ada plan wawasan kemakmuran bersama. WKB 2030 adalah kesinambungan daripada wawasan 2020 yang menetapkan hala tuju dan perancangan strategi ekonomi Malaysia secara komprehensif. Tujuannya adalah untuk menyusun semula keutamaan pembangunan negara dan melaluinya kerajaan beriltizam menjadikan Malaysia sebuah negara maju yang berharmoni dan bersatu padu dengan kehasilan kemakmuran negara. Okey, dalam WKB 2030 ini telah digariskan sebanyak 3 objektif, 15 prinsip panduan. 3 objektif tu adalah layer yang kedua daripada tengah tu, daripada warna putih tu. Itu adalah 3 objektif dan layer seterusnya 15 panduan dan 7 teras strategik serta 8 pemboleh daya untuk merealisasikan matlamat yang telah ditetapkanlah dalam WKB. Untuk membangunkan plan ini kita kaji juga dokumen-dokumen inilah wawasan kemakmuran bersama. Selain itu kita lihat juga dalam rancangan Malaysia ke-12 walaupun dokumen plan rancangan Malaysia ke-12 secara rasmi ni tidak ada lagi sehingga ke Jun 2021, namun kita berdasarkan kepada 3 dimensi ini kita merangkalah hala tuju pendigitalan kita dan kita ambil kira juga dari segi pemerkasaan ekonomi bagaimana pendigitalan nak melonjakkan ekonomi digital, dari segi kemampanan alam sekitar iaitu dimensi yang kedua dan juga dimensi yang ketiga iaitu perrekayasaan sosial untuk meningkatkan modal sosial, keterangkuman dan kesepaduan sosial. Okey, ini adalah plan baru saja dilancarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia iaitu rangka tindakan ekonomi digital Malaysia atau secara ringkasnya kita panggil My Digital lah. My Digital ni satu inisiatif yang melambangkan aspirasi kerajaan untuk mentransformasi Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi berpacukan pendigitalan. Itu adalah keyword kita di situ, berpacukan pendigitalan. Oleh itu untuk makluman yang berusaha doktor, teknologis, tuan-tuan puan-puan sekalian, sebenarnya kita dah merangka plan PSA kita 2021 hingga 2025 ini pada Disember 2020 lagi telah ada semenjak tahun lepas lagi. Namun apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita melancarkan plan ini, yang My Digital ini, maka kita revisit baliklah. Kita revisit balik plan yang kita dah rangka itu dan pada April 2021 kita dah jajarkanlah kepada My Digital inisiatif-inisiatif dalam plan tersebut dan itulah yang kita keluarkan versi beta 3.0 seperti dalam portal mampu itulah. Okey, yang tu kita telah jajarkan dengan My Digital. Okey, kalau kita lihat sedikitlah dalam My Digital ini, sasaran untuk rakyat yang di atas tu adalah disasarkan 500,000 pekerjaan baharu diwujudkan. Ini yang berkaitan pendigitalan lah 100% isi rumah mendapat capaian kepada internet. Ini mungkin untuk kita dalam norma baharu sekarang ni, dalam pandemik norma baharu, so kita harapkan dalam sampai tahun 2025 ni yang disasarkan dalam My Digital ini, semua isi rumah telah ada capaian internet. Dan yang seterusnya semua pelajar mendapat
akses ataupun capaian kepada pembelajaran dalam talian ataupun PDPR lah sekarang. Okay, yang bawah tu pula adalah sasaran untuk kerajaan lah ataupun perkhidmatan awam tu sendiri, di mana disasarkan 100% penjawat awam celik digital, 80% perkhidmatan kerajaan perlu disediakan dalam talian yang merangkumi end-to-end, peringkat awal ke akhir, end-to-end. Semua kementerian dan agensi perlu menyediakan pilihan untuk pembayaran tanpa tunai, cashless payment, menjelang tahun 2022. Ini juga adalah rentetan daripada keadaan kita sekarang, norma baru. Okey, semua kementerian perlu ada mod pembayaran tanpa tunai ini, dan juga pada tahun 2022 juga dia dalam plan ini dia mensasarkan penggunaan sebanyak 80% storan untuk cloud computing merentas sektor awam. Semua ini kita kena ambil kira lah dan kita jajarkan sekali lagi dalam plan kita ini, PSPSA. Okey, ini adalah kerangka ringkasan MyDigital seperti yang tuan-puan sedia maklum. Ada visi, 3 objektif, 6 trust, 48 inisiatif nasional serta 28 inisiatif peringkat sektor. Apa yang saya nak tekankan kat sini adalah trust yang pertama. Dipanggil trust dalam MyDigital. Trust yang pertama iaitu yang berkaitan dengan sektor awam. Memacu transformasi digital sektor awam. Kat sini terdapat 5 strategi lah yang telah digariskan. Kat sini nanti saya akan tunjukkan bagaimana penjajaran dengan PSPSA kita. Walaupun yang lain-lain tu adalah untuk sektor lain, mungkin ada sektor ekonomi, ada sektor untuk infrastruktur, namun secara tak langsung juga kementerian dan agensi sektor awam mana yang terlibat secara langsung dalam strategi-strategi di talian lain telah ditetapkan sasarannya juga. Boleh rujuklah dalam dokumen MyDigital apakah sasaran-sasaran dan kementerian ataupun agensi yang terlibat. Okey, selain daripada wawasan kemakmuran bersama RMK12, MyDigital, yang ini juga kita ambil kira dalam pembangunan plan strategi ini, di mana pada tahun 2020, 1 September 2020, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menekankan 10 asas penting hala tuju negara. Di mana dalam 10 asas penting hala tuju negara ni yang berkaitan dengan pendigitalan adalah yang nombor 4 itu, iaitu pendigitalan Malaysia menerusi jendela. Jendela ni di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia lah, iaitu SKMM. Kita cuma nak kaitkan penggunaan jendela ni amat penting dalam mencapai sasaran yang MyDigital tadi, iaitu semua 100% rakyat dapat internet pada ujung tahun 2025. Semuanya telah jajarlah dengan dalam jendela, dan juga kita ambil kira juga apa yang key point ataupun keyword penting dalam jendela ini dalam kami punya plan strategi lah, PSPSA. Okey, selain daripada kajian dokumen desktop review yang kami laksanakan sepanjang tempoh pembangunan ini, kita juga ada buat survey kepada pengurus ICT dan juga ada juga interview kepada beberapa CIO lah di sektor awam sebelum PKP yang fasa pertama pada tahun 2020, Mac tahun lepas. Dapat sebelum di istihar PKP masa tu kita dapatlah pergi beberapa CIO untuk kita interview, temu bual. Dan juga manakala pengurus ICT terpaksa kita keluarkan survey lah secara online form. So daripada terlebih dahulu nak mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus ICT sektor awam yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam memberi maklum balas inilah. So maklum balas yang telah diberikan tu kita analisis, kita synthesizekan
Dan akhirnya kita dapati ada beberapa peluang pendigitalan yang perlu ditekankanlah dalam sektor awam. Antaranya yang pertama kat situ kita kena tingkatkan lagi dan meluaskan lagi perkhidmatan dalam talian yang secara seamless, end-to-end, terangkum dan juga selamat. Dan seterusnya adalah meluaskan lagi perkhidmatan berpaksikan kehendak dan keperluan rakyat. Citizen centric, customer experience. Lepas tu menggalakkan lagi perkongsian data di antara kementerian dan juga agensi, mewujudkan data officer ataupun pegawai data bagi menguruskan dan juga memantau inisiatif-inisiatif berkaitan data di peringkat kementerian dan juga agensi. Di samping itu, kepimpinan digital sektor awam juga perlu ditingkatkanlah kemahirannya dari semasa ke semasa, dan keperluan mewujudkan satu akademi digital untuk melahirkan personal sektor awam yang kompeten. Selain itu adalah peluang yang kita dapati menggalakkan inovasi dalam pelaksanaan emerging teknologi ataupun kemunculan teknologi baru ini. Dan dengan adanya untuk nak menggalakkan inovasi tersebut, perlulah kita tingkatkan kemahiran penjawat awam berkaitan pelaksanaan emerging teknologi tersebut. Dan juga kita jangan lupa jalinan kolaborasi bersama pakar, bersama industri, bersama akademia ni adalah amat penting juga untuk kita melaksanakan pendigitalan di peringkat sektor awam, kementerian dan juga agensi. Seterusnya adalah peluang yang kita dapati boleh ditambah baik adalah berkaitan dengan penggubalan dan juga pemantapan akta-akta berkaitan data dan juga pendigitalan. Dalam melaksanakan emerging teknologi perlunya juga peralatan dan infrastruktur yang standard ataupun yang boleh digunakan oleh kementerian dan juga agensi. Di samping melantik CIO yang berpengalaman dan berlatar belakangkan digital dan serta menubuhkan jabatan khusus sebagai peneraju pendigitalan sektor awam, dan akhir sekali perlulah meluaskan lagi pelaksanaan EA di kementerian dan agensi untuk kita melaksanakan semua peluang-peluang yang telah saya sebut tadi tu. Kalau tuan-tuan perempuan perasan di sini, peluang-peluang ni memang secara tidak langsung walaupun kita buat awal pada tahun 2020 tu, namun ditekankan juga dalam My Digital juga dalam peluang-peluang ni. Okey. Ini adalah intipati penting lah dalam pelan statistik pendigitalan yang hendak saya kongsikan ni. Kita baru sampai di sini Okey, hala 7 statistik pendigitalan sektor awam. Bagaimana rupa bentuk dia tu? Okey, ini rupa bentuknya yang baru untuk PSPSA 2021 hingga 2025. Kita masih mengekalkan bentuk bulat ni, bentuk bawang ni, kita panggil ni layer-layer bawang ni. Sama juga macam penggal yang lalu 2016 hingga 2020. Namun begitu adalah penambahbaikannya, iaitu dari segi VC di tengah-tengah sekali core trust ataupun core kerangka ni di tengah sekali tu adalah VC, Kerajaan Digital Mampan Pemangkin Masyarakat Digital. Okey, apakah maksud VC semua tu nanti saya akan terangkan di slide saya seterusnya. Di layer yang kedua daripada tengah tu adalah trust strategik. Kita dapat 7 trust strategik sebagai tonggak kepada kelangsungan pelaksanaan aspirasi kerajaan digital Mampan. Okey, yang ketiga, layer yang ketiga daripada dalam yang warna biru laut tu adalah prinsip panduan. Sebanyak 10 prinsip panduan yang telah kita kenal pasti, yang merupakan dasar lah untuk mendorong ke arah kejayaan 7 teras tadi tu, 7 teras inisiatif pendigitalan tu. Dan di outer layer yang ataupun bawang yang di luar sekali tu, layer bawang yang di luar sekali tu adalah ekosistem pembudidaya. Kita dapat 9 ekosistem pembudidaya sebagai komponen strategik
untuk menyokong kejayaan dan kelestarian inisiatif pendigitalan yang telah digariskan dalam pelan ini. Okay, apakah kita akan kupas setiap layer tersebut. Okay, yang ini adalah berkaitan yang core tadi tu, yang di tengah layer yang di tengah sekali, iaitu adalah visi pendigitalan sektor awam. Visi pendigitalan sektor awam yang baru ni kita namakan sebagai kerajaan digital mampan pemakin masyarakat digital. Ini adalah untuk memberi fokus kepada kelangsungan kerajaan digital mampan melalui sistem penyampaian perkhidmatan yang inklusif dan bersepadu kepada semua golongan masyarakat daripada pelbagai kumpulan sasar di pelbagai geolokasi berasaskan konsep tiada yang terpinggir, leave no one behind, meliputi golongan rentan. Okay, ini adalah selaras dengan konsep SDG, matlamat SDG 2030 tadi. Okay, apakah definisi-definisi kerajaan digital mampan, masyarakat digital? Yang kita rujuklah kepada Gartner, kepada OECD, kita rujuk kepada IGI Global Dictionary. Antaranya yang saya tekankan kat sini, menurut Gartner, kerajaan digital ni adalah kerajaan yang direka, yang direka bentuk, yang dikendalikan untuk memanfaatkan data digital dalam mengoptimumkan, mengubah dan mewujudkan perkhidmatan kerajaan. Manakala menurut OECD juga lebih kurang hampir sama je, iaitu kerajaan digital adalah penggunaan teknologi digital sebagai sebahagian strategi untuk pemodenan kerajaan bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan. Ia perlulah bergantung kepada ekosistem kerajaan digital itu sendiri, merangkumi kerajaan, NGO, perniagaan, bisnes, rakyat, citizen ataupun individu dan juga kita sendirilah employee, warga sektor awam. Itu adalah satu ekosistem kerajaan digital yang menyokong pengeluaran dan pencapaian kepada data, perkhidmatan dan kandungan dan melalui interaksi antara satu sama lain. Diharapkan melalui visi ini faedah-faedah yang boleh digarap adalah meningkatkan lagi ekonomi digital serta kedudukan negara di pesada antarabangsa dan sebagai pemangkinlah untuk merealisasikan masyarakat digital yang berpengetahuan, berkemahiran, mempunyai kesantunan yang tinggi serta tingkah laku yang baik dan beretika dalam mengendalikan inisiatif pendigitalan dalam dunia maya. Itu berkaitan dengan visi. Bagaimana dengan trust strategik? 7 trust strategik dan objektifnya adalah seperti di layar ni, mengandungi 5 domain yang telah 5 domain utama, iaitu data, aplikasi, teknologi, keupayaan dan juga tadbir urus. Trust strategik pertama iaitu pemanfaatan kepintaran data. Objektifnya ada 2 objektif, iaitu kita nak memperkukuhkan lagi pengurusan dan penyelarasan data di peringkat nasional dan juga sektor awam, dan seterusnya melonjakkan lagi perancangan, pembangunan dasar dan keputusan berasaskan kepintaran data, data intelligence. Trust strategik yang kedua adalah berkaitan dengan perkhidmatan digital. Kita beri nama peneraju perkhidmatan digital inklusif iaitu terangkum, menyeluruh dan juga bersepadu. Terdapat 2 juga objektif untuk trust strategik yang kedua ini, iaitu yang pertama memperkasakan lagi sistem penyampaian perkhidmatan kita. Dah ada sistem perkhidmatan tapi kita nak memperkasakan lagi dengan lebih kreatif, dengan lebih berinovasi, merentas sektor awam, swasta, industri dan juga rakyat. Dan juga secara tak langsung kita nak terapkan, nak menggalakkan, nak menerapkan penggunaan kemunculan teknologi baru bagi menghasilkan aplikasi pintar dan berimpak tinggi. Untuk trust strategi yang ketiga, kita akan berfokus kepada tadbir urus dan diberi nama trust sebagai tadbir urus tuntas dan tangkas. Terdapat 2 objektif dalam trust strategi ini, iaitu nak memantapkan lagi dan menggerakkan dan mengkoordinasikan tadbir urus di pendidikan kita ini secara lebih menyeluruh.
Dan seterusnya memantapkan pengurusan dan kefungsian organisasi digital sektor awam yang lebih pangkas. Untuk trust strategi yang keempat, yang ini kita akan lebih fokus kepada people. People iaitu modal insan, dan kita beri nama sebagai pemekasaan dan penyegaran reinvigorate modal insan. Dalam mencapai trust strategi keempat ni, kita terapkan dua objektif juga, sama semua dua objektif. Yang pertama, nak memantapkan kepimpinan digital. Kepimpinan ni berkaitan dengan CIO, pengurus ICT, dan jabatan awam melalui keupayaan dan kemahiran digital. Dan juga yang kedua, kita nak kukuhkan lagi kompetensi, keupayaan, kemajuan kejayaan skim kita ni sendiri. Skim perkhidmatan sistem maklumat ni, dan secara tak langsung juga tidak ketinggalan juga skim-skim yang lain lah, meningkatkan kompetensi digital bagi personal sektor awam secara keseluruhannya. Okey, untuk yang kelima, trust strategi yang kelima, ini kita akan fokus kepada perkhidmatan guna sama ICT, iaitu mengoptimumkan nilai perkhidmatan guna sama yang selamat. Objektifnya iaitu yang ada dua, memantapkan perkhidmatan guna sama ICT dengan value add, nilai tambah penggunaan teknologi terkini yang relevan. Perkhidmatan guna sama ni termasuklah PDSA, MyGov.UC, MyGov.net, dan juga yang kedua tu adalah memastikan penawaran perkhidmatan guna sama yang selamat dan mampan ni melalui pemantapan keselamatan cyber. Okey. Nanti saya go detail setiap strategi, program dan juga inisiatif di selepas ini. Untuk trust strategi yang keenam adalah berkaitan dengan penjenamaan, perluasan promosi dan juga pembudayaan. Kat sini fokus kita nak, lepas kita dah buat banyak tadi kan, perkhidmatan digital kita dah ada, data kita dah ada, tadbir urus, kita dah lengkapkan people aspek dengan keupayaan yang tinggi, dan adanya perkhidmatan guna sama yang mantap. So kat sini pun penting untuk pengurusan promosi dan pembudayaan ni. Kita nak wawarkan produk-produk yang kita ada tu. Supaya wawar satu untuk dalam penjenamaan yang tunggal. Dan satu lagi untuk nak supaya digunakan, wawar dan juga produk-produk tu digunakan. Objektif trust strategi yang keenam ni ada dua, iaitu kita nak wujudkan penjenamaan tunggal di peringkat nasional bagi perkhidmatan digital kerajaan. Penjenamaan tunggal ni macam sekarang ni pun dah adalah, kalau semua produk-produk kerajaan kita letak My kan, depan dia tu My Digital, My GovNet, My Gov.UC, tu adalah contohlah penjenamaan tunggal je. Mungkin akan datang untuk 2-3 tahun akan datang, mungkin ada produk-produk baru yang kita nak jenamakan semula ke kan, dan mesti standard lah, semua orang dapat tahulah, ini bila adanya jenama tu rakyat dah tahu itu adalah inisiatif kerajaan. Itu adalah tujuannya lah, antara tujuannya. Objektif yang kedua adalah memantapkan lagi inisiatif pembudayaan, promosi, pengurusan perubahan dan untuk meningkatkan penggunaan perkhidmatan digital. Okey, last sekali adalah trust strategi yang ketujuh, iaitu untuk mengadaptasi kemunculan teknologi baharu yang relevan. Okey, ini adalah fokus kepada emerging technologies. Sekarang ni memang banyak kan, di mana-mana juga kalau kita lihat semua menekankan tentang aspek emerging technologies, 4IR, IoT, blockchain, AI, robotik, drone dan sebagainya, semua tu kita terapkan dalam trust strategi yang ketujuh inilah. Ada dua objektifnya. Yang pertama, bagaimana kita nak tingkatkan lagi, nak uruskan inisiatif tu, perlu kita tingkatkan lagi keupayaan sumber dia. Tak kira lah sumber manusia ke, sumber dari segi infranya ke, kan, dari segi tadbir urusnya, bagi pelaksanaan inisiatif emerging teknologi sektor awam. Yang kedua adalah berkaitan dengan nak lonjakkan lagi. Lepas kita dah sediakan keupayaan sumber tu,
bagaimana kita dapat melonjakkan lagi inisiatif-inisiatif emerging teknologi dalam kalangan agensi sektor awam itu sendiri di peringkat kementerian dan juga agensi lah di sini. Okey, itu adalah teras strategik. Saya pergi yang layer yang ketiga, iaitu prinsip panduan. Terdapat 10 prinsip panduan yang telah kita gariskan kat sini sebagai asas ataupun dasar lah yang mendorong ke arah kejayaan pelaksanaan inisiatif pendigitalan. Antaranya adalah open by default, digital by default, once only principle iaitu prinsip sekali sahaja, citizen centric, berpaksikan rakyat. Citizen centric ni kita nak supaya tiada yang terpinggir, tiada siapa yang ketinggalan, semua kita perkhidmatan kita akan sampai kepada rakyat. Berpacukan data, okey, ini penting. Daripada visi tadi kita dah lihat semuanya menekankan berkaitan data. So prinsip berpacukan data untuk tempoh 5 tahun ni adalah penting, iaitu macam mana kita nak uruskan data ni sebagai aset yang boleh dikongsi dan menjadi nilai tambah kepada perkhidmatan digital merentasi kerajaan, akademia, industri dan rakyat secara domestik maupun global. Yang seterusnya adalah prinsip accountability dan juga ketelusan. Okey, dalam melaksanakan apa-apa juga kerja kita, inisiatif pendigitalan yang kita nak buat tu, ini tidak boleh dilupakan lah. Kita laksanakan tugas-tugas perlu mengikut peraturan, perlu mengikut undang-undang dan prosedur yang telah kita tetapkan, yang telah ditetapkan, di samping meningkatkan ketulusan dalam operasi kerajaan dan perkongsian maklumat serta kita pembabituan rakyat dalam menjalinkan kerjasama ni perlu telus antara agensi maupun jabatan kerajaan. Seterusnya perlu patuhlah dalam akta terhadap akta dasar dan garis panduan serta amalan terbaik ICT dan juga pengurusan projek digital. Ini adalah salah satu prinsip yang penting dalam kita sebagai penjawat awam. Kita perlu menguruskan projek-projek kita tu dalam era digital ni menggunakan metodologi PRISA. Dan mungkin akan datang ni diberi nama sebagai DPRISA, iaitu pengurusan projek ICT sektor awam secara digital sebagai rujukan dan juga panduan. Prinsip yang ke-9 iaitu penyelesaian sumber terbuka dan juga yang terakhir sekali kebolehpercayaan dan juga jaminan. Kebolehpercayaan dan jaminan ni adalah dalam melaksanakan perkhidmatan yang kita sediakan mestilah tepat, mudah dan lancar, di samping memastikan kualiti perkhidmatan kita tidak terganggulah dan terjamin serta selamat. Okay, itu adalah antara 10 prinsip panduan yang diketengahkan. Seterusnya ekosistem pembudidaya. Terdapat 9 ekosistem pembudidaya. Ini yang layer yang luas sekali, outer layer ni. Adalah komponen strategik untuk menyokong kejayaan dan kelestarian inisiatif pendigitalan. Okay, antaranya yang pertama itu kita lihat kat sini adalah keberkesanan tadbir urus digital. Bagaimana tadbir urus digital sekarang diurus tadbir dengan baik bagi memastikan kejayaan agenda pendigitalan sektor awam yang telah kita susun. Yang kedua adalah sikap. Attitude, skill and knowledge. Sikap, kemahiran dan pengetahuan ni juga tidak boleh dilupakan, iaitu perlulah sesuai, perlulah tepat untuk memastikan kelangsungan perkhidmatan digital yang ditawarkan adalah sentiasa relevan dan memenuhi keperluan pelanggan seiring dengan kemunculan teknologi baharu. Maksudnya kat sini kita perlu sentiasa upskill, reskill lah pengetahuan kita, kemahiran kita dan juga perlu sentiasa beretika dalam macam yang saya nyatakan tadi dalam menguruskan dalam berurusan secara maya. Okey, yang seterusnya adalah pembudidaya yang ketiga, iaitu kepimpinan digital itu sendiri.
adalah sangat diperlukan untuk menentukan dan memandu hala tuju, membuat keputusan dan meneroka peluang-peluang baharu di peringkat agensi, kementerian dan sektor awam itu sendiri. Pemberi daya yang seterusnya koordinasi dan kolaborasi, iaitu penyerasan yang berkesan dan menyeluruh serta mantap antara kerajaan, akademi, industri, rakyat dalam semua aspek pendigitalan merentas agensi. Yang kelima, kita kekalkan lagi enterprise architecture ni perlu semua agensi, kementerian perlu mengamalkan enterprise architecture berpandukan garis panduan pelaksanaan EA sektor awam bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang bersepadu, terangkum dan selamat dengan mengutamakan rakyat. Seterusnya yang keenam adalah pengurusan perubahan. Pengurusan perubahan ni perlu diperkasakanlah dari semasa ke semasa dan secara berterusan. Yang ketujuh adalah perundangan dan peraturan. Begitu juga dengan akta, dasar, perkeliling, garis panduan perlu kita sentiasa kaji, sentiasa kita lihat adakah akta-akta di kementerian itu sendiri atau agensi itu sendiri menghalang dari perkongsian data, katakan contohnya kan. So kita perlulah kaji semula, perlu perbaiki dasar-dasar sedia ada ni agar sentiasa relevan, holistik dan dinamik untuk memenuhi tuntutan persekitaran dan kelangsungan kerajaan digital. Dan yang ke-8 adalah keselamatan cyber. Ini juga amat penting dalam dunia digital sekarang ni, dunia maya sekarang ni. Memperkasakan keselamatan cyber adalah penting bagi memastikan kesinambungan penyampaian perkhidmatan digital yang selamat, boleh dipercayai serta melindungi maklumat peribadi rakyat. Dan akhir sekali, pemberi daya adalah kesediaan teknologi. Kesediaan teknologi baru yang mencipta inovasi dan nilai serta mempercepatkan tugasan dan proses perlu kita kajilah, kita tingkatkan dari semasa ke semasa, bagi kita tawarkan perkhidmatan digital kita ni kepada rakyat untuk tingkatkan prestasi kita, memberi impak yang lebih tinggilah kepada sektor dan manfaat kepada rakyat seterusnya. Okey, sekarang topik yang keenam, iaitu saya akan masuk lebih detail. Sebab kita dah nampak tadi trust, visi, trust. Lepas tu adanya prinsip panduan, dan akhir sekali layer yang terakhir yang terkeluar sekali tu adalah pemberi daya. So setiap trust strategi yang 7 tadi tu kita dah rangkalah, kita dah garap dia punya strategi, dia punya program dan juga dia punya inisiatif. So apakah pendetailan perincian itu? Okey, sebelum tu saya ringkaskan dululah. Terdapat 7 trust strategik dalam plan ini, PSPS ini, melalui 19 strategi, 51 program dan sebanyak 142 inisiatif. Banyak tak yang hendak kita buat ni dalam tempoh masa sekarang ni 2021, ada juga setengahnya telah berjalan 2021 hingga 2025, sebanyak 142 inisiatif. Trust tadi seperti yang tertera, ada 7 trust. Setiap trust ada strateginya, ada program dan juga ada inisiatifnya. So nanti saya akan go detail lah. Contoh macam trust pertama tu terdapat 3 strategi. Ada 7 program, 24 inisiatif. Untuk trust yang kedua pula ada berkaitan dengan 3 strategi, ada 9 program dan juga 28 inisiatif. Manakala trust strategi yang ketiga adalah sebanyak 3 strategi, 9 program dan 22 inisiatif. Untuk trust strategi yang keempat yang berkaitan people, modal insan, sebanyak 3 strategi, 7 program dan 18 inisiatif yang telah dikenal pasti. Untuk trust strategi yang kelima, sebanyak 3 strategi, 8 program dan 27 inisiatif. Manakala trust strategi yang keenam, 2 strategi, 5 program dan 11 inisiatif, dan yang terakhir sekali sebanyak 2 strategi,
4 program dan 12 inisiatif. Okay, sebelum saya pergi detail, kita tengok dulu penjajaran dia yang seperti yang saya dah janjikan tadi kan, awal-awal presentation saya tadi. Kita nak lihat penjajaran antara STG 2030 dengan WKB 2030 kepada teras strategik PSPSA yang telah kita rangka ini. Kalau kita lihat di situ, semua matlamat utama ataupun goals dalam STG 2030 telah dapat kita jajarkanlah setiap teras strategik itu, manakala yang bawah tu, layer yang bawah tu adalah untuk wawasan kemakmuran bersama. Wawasan kemakmuran bersama 2030 ni kita dapati sebanyak ada 7 teras strategik dia dan hanya 6 sajalah, 6 teras strategik saja yang dapat kita jajarkan di situ. Itu teras yang pertama, teras kedua, teras yang keempat, teras strategik yang kelima dan teras strategik yang ketujuh dalam PSPSA kita dapat kita jajarkan dengan teras strategik dalam WKB 2030. Okay, seterusnya kita lihat penjajaran kepada My Digital. Okay. Penjajaran teras strategik PSPSA plan ini kepada 6 teras strategik dalam My Digital. Alhamdulillah, kalau kita lihat di situ, kita telah revisit balik program-program kita telah lihat semula inisiatif-inisiatif kita dan kita susun semula dan jajarkanlah kepada My Digital ini. Kalau kita lihat di situ, semua telah dapat adalah portion masing-masing itu. Contoh yang pertama, teras strategik pemanfaatan kepintaran data. Okay, kalau lihat kat sini terdapat dua teras strategik yang telah dijajarkan untuk teras yang pertama ini, iaitu teras strategik 1, memacu transformasi digital sektor awam, dan juga yang kedua, meningkatkan daya saing ekonomi melalui pendigitalan. Contoh-contoh strategi yang ada dalam teras strategik pertama yang berkaitan dengan data ni seperti MyGDX, MyGDX. Lepas tu adalah perlunya pangkalan data bersepadu dekat teras strategik yang kedua, My Digital tu. Semuanya adalah berkaitan dengan teras strategik pertama. Okay, untuk yang kedua, peneraju perkhidmatan digital inklusif dan bersepadu, kita juga telah dapat jajarkan sebanyak 3 teras dalam My Digital. Itu teras pertama yang berkaitan dengan sektor awam, memacu transformasi digital sektor awam. Banyaklah dekat situ telah ada inisiatif-inisiatifnya. Contohnya macam cashless payment kan, kat My Government Portal, My Government Portal dalam inisiatif teras strategik kedua PSPSA ni. My Government Portal ataupun GOSCI juga ada juga disebut dalam My Digital. Cashless payment pun ada juga disebut dalam My Digital, iaitu di teras yang kelima, mewujudkan masyarakat digital inklusif. Teras strategik yang ketiga, membina infrastruktur digital yang menyokong. Ada juga lah yang berkaitan dengan perkhidmatan digital seperti OS, Online One Stop Center 3.0 under KPKT. Okay, itu adalah antara beberapa inisiatif lah yang saya ingat yang telah dijajarkan kepada teras strategik kedua. Untuk teras strategik ketiga, takbir urus tuntas dan tangkas ni adalah dijajarkan dengan teras pertama dalam My Digital. Antara inisiatif dia ialah iaitu memantapkan lagi mampu sebagai peneraju pemacu lah dalam inisiatif pendigitalan. Okay, itu adalah salah satu ni lah di takbir urus tuntas dan tangkas. Untuk teras keempat, pemekasan dan penyegaran modal insan, juga telah dijajarkan sebanyak 2 strategi dalam My Digital, iaitu memacu transformasi digital sektor awam
dan juga membangunkan bakat digital yang tangkas dan kompeten. Untuk teras strategik pertama dalam digital yang berkaitan dengan T4 ini antaranya ialah memantapkan peranan CIO kepada CDO, lepas tu mempertingkatkan lagi kompetensi penjawat awam, adanya pemacu digital ataupun digital transformer. Semua tu di dalam teras strategik yang keempat lah dia disebutkan. Untuk teras strategik kelima ni memang fokus kepada infrastruktur, iaitu dijajarkan dengan T1, T3 dan juga T6. Sama juga adanya berkaitan dengan cloud computing, pengkomputeran awan, adanya berkaitan dengan keselamatan yang telah dijajarkan tersebut. Yang seterusnya, teras ke-6, penjenamaan, perluasan, promosi dan pembudayaan. Kat sini kita lihat dijajarkan dengan teras ke-5, My Digital, iaitu berkaitan dengan change management dan juga pembudayaan lah, nak promosikan lagi produk-produk yang telah ada di kerajaan. Yang seterusnya adalah terakhir sekali, teras strategik ke-7, adaptasi kemunculan teknologi baru. Ini juga telah dijajarkan dalam teras yang pertama yang berkaitan dengan emerging technologies. Itu adalah penjajaran yang telah ini adalah secara rumusannya. Apa yang telah saya bentangkan tadi daripada awal tu, di peringkat global dan nasional kita telah melihat semualah dokumen-dokumen yang seperti di layar ni untuk kita ambil kira lah dalam plan kita. Saya masuk seterusnya adalah plan pelaksanaan. Kat sini kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat lebih detail. Kat sini dah ada dah siapa peneraju utama. So nanti tuan-tuan puan lihat, katakan tuan-tuan puan daripada DOSM ataupun KKMM. So bolehlah ambil yang kita telah gariskan kat sini, masuk dalam plan strategik ICT ataupun plan strategik pendigitalan agensi masing-masing lah. Boleh jajarkan dengan PSPSA di peringkat sektor awam ini. Dan lebih detail lagi lah di peringkat agensi macam mana nak laksanakan. Dekat plan strategik sektor awam ni kita cuma nyatakan saja apakah inisiatif-inisiatif yang perlu diberi penekanan. Mungkin di peringkat agensi pelaksana nanti, peneraju pelaksana tu dia kena go lebih detail how, macam mana nak melaksanakan dia nanti. Untuk teras strategi yang pertama berkaitan dengan pemanfaatan kepintaran data. Tadi saya tak go detail kan. So sekarang ni saya akan pergi satu-satu strategi. Yang pertama, pengukuhan, pengurusan dan penyelarasan data. Ini semua kalau tuan-tuan perempuan lihat adalah berkaitan dengan data. Bagaimana kita nak, program pertama tu bagaimana kita nak urus takbir data dengan lebih baik, dengan lebih data yang kita hasilkan itu akan jadi dengan lebih berkualiti. Iaitu ada 4 inisiatif. A1, A2, A3, A4 tu kita namakan sebagai inisiatif. Lepas teras, strategi, program dan ada inisiatifnya. Ada 4 inisiatif untuk program yang pertama itu, iaitu salah satunya penubuhan organisasi untuk menerajui inisiatif data nasional. Ini kalau saya dimaklumkan kajiannya telah sedang dan telah dilaksanakan untuk siapa yang akan menerajui pelaksanaan inisiatif data nasional ni. Lepas tu bagaimana takbir urus data nasional perlu diwujudkan yang lebih mantap, yang lebih berkesan, serta inisiatif yang ketiga menggubal hala tuju data nasional dan ini di peringkat nasional. Dan akhir saya yang keempat, di peringkat tuan-tuan dan perempuan sendiri, agensi perlu hanya wujudkan satu bahagian khusus pengurusan dan pelaksanaan inisiatif data di peringkat kementerian dan juga agensi lah. Ini termasuk semula agensi persekutuan, kerajaan negeri. Untuk program yang kedua dalam strategi yang pertama ini berkaitan data ini adalah berkaitan dengan pemantapan akta, dasar, piawaian, garis panduan, inisiatif data. Termasuklah data, perkongsian data, data sharing. Antara yang saya dimaklumkan telah
pun berjalan pada tahun 2021 ni adalah dasar perkongsian data. Dasar perkongsian data tu nanti termasuk kat sini lah. So masa kita buat penilaian nanti pencapaian mungkin dah adalah dicapai satu dasar berkaitan dengan perkongsian data. Okey, itu adalah program yang kedua. Terdapat 2 inisiatif di bawahnya. Manakala yang program yang ketiga ni adalah berkaitan dengan hub perkongsian data dan lebih dikenali MyGDX. Tuan-tuan puan semua mesti maklum MyGDX kita dah ada. So untuk tempoh 5 tahun akan datang ni bagaimana kita nak kukuhkan lagi? Apa model dia yang sesuai, yang boleh yang sesuai untuk agensi lah semua menggunakannya. So terdapat 3 lah inisiatif yang telah digarapkan di sini, yang telah digariskan di dalam plan ini. Masa tak banyak, so saya akan laju sikit dalam pelaksanaan ni. Untuk strategi yang kedua ni adalah berkaitan open data. Inisiatif berkaitan data terbuka. Okey, data terbuka bagaimana kita nak dapatkan data yang berkualiti. So bila dapat data berkualiti, bagaimana data terbuka yang dikongsikan itu kita boleh gunakan untuk kita berinovasi, untuk kita membangunkan produk-produk data yang berdaya saing. Itu yang A2A ni mungkin boleh melalui program macam hackathon kan. Sekarang ni dah dinamakan sebagai Cipta. Itu semua dekat sinilah program yang pertama ini, penguasaan data terbuka. Okey, terdapat 5 inisiatifnya. Bagaimana pula dengan pengukuhan kolaborasi strategik juga dalam memastikan inisiatif data terbuka ini sentiasa ditambah baik semasa ke semasa. Kita perlu juga mempertingkatkan kolaborasi antara industri, akademia, komuniti terbuka dan juga kolaborasi secara langsung, kelangsungan kolaborasi strategik di peringkat antarabangsa. Itu semua ada digariskan dalam program yang kedua. Okey, untuk strategi yang ketiga dalam teras yang pertama ni adalah berkaitan data intelligence, kepintaran data. Data intelligence ada 2 program kat sini yang terdapat di sini, iaitu DRSA dan juga yang kedua adalah kecerdasan buatan sektor awam, pembangunan. Yang pertama tu dah ada, DRSA dah ada, so kita luaskan je lagi produk-produk data raya. Manakala yang program kedua tu adalah program baharu, iaitu pembangunan analitik data raya. Perlunya ada kajian dahulu, kajian kesediaan untuk pelaksanaan analitik data raya. Inisiatif yang kedua kita bangunkan, lepas adanya kajian kita bangunkanlah inisiatif-inisiatif data raya. Yang ini pun saya dimaklumkan telah bergerak juga. Okey, dan seterusnya melaksanakan kajian kepesanan. Lepas kita dah bangunkan produk tersebut, kita laksanakan kajian kepesanan dan impaknya. Dan inisiatif yang keempat adalah berkaitan perkhidmatan perundingan, pakar rujuk kita sentiasa bagilah. Ini sentiasa berterusan. Dan juga yang kelima penyelidikan, adanya membuat penyelidikan inovasi. Okey, itu teras subjek yang pertama. Untuk teras subjek kedua ni berkaitan dengan perkhidmatan digital. Antaranya strategi yang pertama ini berpaksikan rakyat, whole of government. Ini semua adalah berfokuskan, program ni berfokuskan kepada portal My Government. Okey, terdapat 5 inisiatif di situ. Kita nak buat kajian, pemantapan portal, ini pun akan dilaksanakan dan sedang dalam form task force-nya. Yang kedua adalah mengintegrasikan perkhidmatan digital barisan hadapan. Lepas tu mengintegrasikan perkhidmatan tersebut. Adanya migrasi single sign-on dengan IDN, Identity Digital Nasional di portal My Government. Dan berterusanlah yang inisiatif kelima tu mengurus dan menyelenggara. Okey, untuk program kedua ini pula adalah perkhidmatan digital yang lain yang melalui dibangunkan melalui pendekatan MyGov.EA. Okey, adanya perkhidmatan end-to-end mengikut kluster, adanya perkhidmatan Rule of Government berpandukan WARA, Government Wide Reference Architecture. Lepas tu adanya perlunya mereka bentuk perkhidmatan digital yang secara vertikal. Yang A1 tu secara horizontal. Manakala A3 adalah yang vertikal di peringkat agensi itu sendiri.
Lepas tu yang keempat adalah melaksanakan peningkatan kandungan infrastruktur repository MyGov.EA Serta Awam. Dan yang kelima, kita sentiasalah membudayakan, meningkatkan keupayaan agensi dalam nak mereka bentuk ekosistem perkhidmatan digital menyeluruh. Ini pun lebih kepada gambaran arkitektur MyGov.EA juga. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan program Identiti Digital Nasional, IDN. IDN sebanyak 3 inisiatif telah digariskan. Yang keempat pula adalah GAMA. Kita fokuskan kepada GAMA, perkhidmatan aplikasi mudah alih. Nak naik taraf platform GAMA, nak laksanakan kajian dan membangunkan aplikasi mudah alih di peringkat agensi dan juga kerajaan negeri lah. Okey, strategi kedua ni memang banyak. So yang ini adalah strategi yang kedua. Ini untuk melonjakkan lagi ekonomi digital. Iaitu program pertama melalui inisiatif masyarakat tanpa tunai. Ini adalah cashless payment. Dan tadi kalau kita lihat adanya dekat sasaran di My Digital kan, cashless payment. Semua kementerian perlu wujudkan mod bayaran secara tanpa tunai pada tahun 2022. So kat sinilah dia punya program-program yang terlibat dengan sasaran tadi tu. Perlunya wujudkan pembangunan model pengurusan baru awam swasta. Lepas tu yang P3 tu adalah Malaysian Government Collaborative Digital Platform. Ini nak menyediakan satu platform berkomunikasi untuk menggantikan WhatsApp katakan misalnya. Kita ada GoChat dan sebagainya. Itu adalah antara inisiatif-inisiatif lah dalam program yang ketiga ini. Yang seterusnya strategi yang ketiga, yang tadi strategi kedua ada 3 program, strategi yang ketiga ada 2 program. Kat sini lebih kepada aplikasi-aplikasi generik. Aplikasi generik di DMS, Hermes, SPA, banyak lagi lah. Aplikasi generik semua kita letakkan di dalam program yang pertama. Untuk program kedua ni adalah baharu, ini adalah program baru. Kita nak memantapkan lagi pengurusan memori institusi sektor awam. Ini lebih kepada DDMS lah, minta maaf tadi DDMS dekat program kedua. Dan juga repository macam sekarang ni kan kita ke arah norma baharu, bekerja dari rumah, bekerja everywhere, anywhere, bila-bila masa juga. So perlunya satu repository yang mantap lah untuk kita senang kan berkongsi, berkolaborasi dan sebagainya. Itu akan dirangkumkan dalam program kedua ini. Okey, kita masuk strategi yang ketiga. Tadbir urus tungkah dan tangkas. Saya dah cerita juga tadi secara secara tak langsung, iaitu yang pertama rasionalisasi tadbir urus digital ni kita nak wujudkan satu majlis tertinggi macam mana nak menentukan hala tuju kerajaan dalam memacu agenda penjinan negara. Yang ni telah pun ada, yang telah dikeluarkan oleh EPU. Adanya My Digital jadual kuasa My Digital dan 4IR tu kan. Okey, seterusnya wujudkan jadual-jadual baharu lah untuk memantapkan lagi peranan sedia ada berkaitan ICT dan juga digital. Untuk program yang kedua ni adalah lebih kepada pembangunan pekerjaan garis panduan berkaitan dengan inisiatif digital, naziran, kita kuat kuasakan dia lagi, rubal pekerjaan yang sedia ada yang baru, kita revisit balik kan untuk supaya relevan lah. Program yang ketiga adalah jaminan kualiti perkhidmatan digital. Ini adalah berkaitan dengan MyTCOE, MyTCOE Sektor Awam. Bagaimana rangka kerjanya yang akan dibangunkan. Lepas tu bagaimana di peringkat agensi sendiri perlu wujudkan struktur tadbir urus jaminan kualiti perisian sektor awam. Dan seterusnya adalah di bawah sekali itu adalah kita lihat juga program keempat itu pengurusan projek, perolehan projek di sektor awam. Adakah kita nak buat kontrak berpusat, kontrak panel dan sebagainya. Ini semua saya rasa akan dapat dicapai jika tuan-tuan tahulah kan yang berkaitan dengan jabatan teknik tu, jika dapat direalisasikan, insya-Allah lah kita dapat mencapai yang program keempat ini. Okey, untuk strategi kedua ada terdapat 3 program di sini.
Ini lebih kepada organisasi peneraju perkhidmatan awam. Ini yang macam dalam My Digital tadilah, mengukuhkan fungsi mampu sebagai peneraju perkhidmatan digital awam. Lepas tu ada wujudnya organisasi khusus untuk meneraju pendidikan sektor awam. Perlu atau tidak, semua kajian-kajian perlu dilaksanakan dahululah. Okey, yang kedua, rasionalisasi struktur dan fungsi perkhidmatan digital sektor awam ni. Ini adalah model pengurusan kita perlu lihat balik. IT operating model. Adakah sesuai sekarang ataupun perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa, semua itu perlunya kajian juga. Dan yang program yang ketiga, ekosistem pemantapan ekosistem perkhidmatan awam. Yang ini adalah berkaitan dengan pemodenan penyampaian perkhidmatan. Terdapat 3 inisiatif di sini. Okey, untuk strategi yang terakhir dalam tadbir urus ini, tadbir urus tuntas dan tangkas ini, program pertama yang juga sejajar dalam My Digital adalah kita nak memperkasakan lagi peranan GCIO, CIO. Okey, dan juga yang program kedua adalah di peringkat pengurus IT lah, di peringkat kementerian dan juga agensi. Terdapat beberapa inisiatif di situ. Nanti boleh rujuklah dokumen kita ini. Okey, saya masuk ke strategi keempat, iaitu berkaitan dengan modal insan. Okey, strategi pertama ni memang fokus kepada pemimpin digital. So adalah kita gariskan kat situ bagaimana kita nak kukuhkan lagi kepimpinan digital dengan mewujudkan SIG, dengan melaksanakan program kesedaran di peringkat kepimpinan digital, adanya lawatan-lawatan eksekutif exposure visit. Yang mana program kedua pula kita nak mantapkan lagi keupayaan kompetensi yang bakal pemimpin digital kita. Yang tadi tu CIO, yang bawah ni pengurus IT. Okey, untuk strategi yang kedua, saya laju sikit. Untuk strategi kedua adalah berkaitan dengan kita sendiri. Kita sebagai skim F ni, Personal Perkhidmatan Sistem Maklumat. Terdapat 3 lah program di sini. Yang pertama tu pengurusan modal insan kemajuan kerjaya kita, plan pergantian, succession plan, semua tu di dalam program pertama. Program kedua tu macam mana kita plan kompetensi mengikut silibus kursus yang silibus khusus mengikut bidang-bidang kepakaran lah, SME. Dan juga meningkatkan tarafan persejahan profesional, mungkin dengan kerjasama MBOT, Universiti Akademia dan sebagainya. Semuanya di program kedua. Untuk program ketiga adalah pembangunan keupayaan kompetensi personal perkhidmatan maklumat secara umumnya lah. Okey. Seterusnya, strategi ketiga dalam strategi keempat ini untuk personal sektor awam yang lain. Selain daripada skim F. Yang tadi tu untuk skim F, yang ni untuk personal sektor awam. Kita nak juga personal sektor awam tu digital literate. So apakah program-programnya adalah seperti dilayani lah. Perlunya pembangunan public sector digital talent, roadmap, adanya perwujudan akademi digital sektor awam. Okey, ataupun bukan mewujudkan akademi baru, mungkin kita jenamakan semula institusi yang latihan sekarang yang ada tu kepada akademi digital sektor awam. Okey, yang teras keempat, yang kelima adalah berkaitan dengan guna sama, perkhidmatan guna sama ICT. Yang strategi pertama ni berkaitan dengan MyGov Club at PDSA. Boleh nampak kat sini lah bagaimana kita nak mantapkan MyGov Club PDSA. Perkukuhkan lagi rangkaian luas internet dia. Kita masukkan juga teknologi, manfaatkan teknologi emerging teknologi seperti AI, IoT, analitik untuk meramal behavioral action dalam merangkumi rangkaian keselamatan dan pemantauan. Untuk program kedua ni adalah berfokuskan kepada public cloud. Adanya cloud first policy, ini pun telah ada. Adanya bagaimana nak urus tadbir hybrid cloud, bagaimana kita nak kolaborasi dengan public cloud service provider untuk mendapatkan perkhidmatan yang terbaik untuk agensi sektor awam. Dan yang program ketiganya adalah di peringkat agensi kementerian. Bagaimana nak migrasi pusat data agensi itu ke PDSA. Itu semua di S1. S2 kita fokus kepada MyGovNet dan juga MyGovUC. Okey, yang pertama, program pertama MyGovNet, program kedua adalah MyGovUC.
Untuk strategi yang ketiga pula adalah betul memang adalah berkaitan dengan keselamatan cyber. Program pertama ni adalah NACSA sebab di peringkat nasional, manakala program yang kedua adalah khusus di peringkat sektor awam yang dikendalikan oleh mampu, dan peranan agensi juga tidak ketinggalan ada kita masukkan juga di program yang ketiga. Okey. Strategi yang keenam iaitu penjenamaan, perluasan, promosi dan pembudayaan. Okey, ini adalah strategi pertama. Okey, macam mana nak membangunkan penjenamaan nasional. Okey, terdapat dua program di situ. Kita penjenamaan tunggal tu kita standardkan. Okey, ada 3 inisiatifnya, dan selepas kita dah ada penjenamaan tunggal, kita promosikan perkhidmatan-perkhidmatan digital kita tersebut dengan kolaborasi lah dengan pihak media, pihak swasta. Itu adalah di program yang kedua. Untuk strategi yang kedua dalam strategi ke-6 ini terdapat 3 program. Okey, yang pertama itu adalah bagaimana nak laksanakan pembudayaan digital secara jaringan kolaborasi. Adanya pelan komunikasi di peringkat nasional dan laksanakanlah pelan tersebut. Lepas tu yang kedua ni adalah pengukuhan struktur khusus pengurusan perubahan. Kita hasratkan di mampu dan juga di agensi-agensi sendiri adanya satu unit khusus ataupun struktur khusus nak mengendalikan change management ini, supaya lebih berkesan lah change management untuk produk-produk yang kita sediakan nanti. Dan yang ketiga adalah kita nak mantapkan lagi pengurusan perubahan kita, adanya plan dan juga melaksanakan program-program pengurusan perubahan. Okay, last sekali strategi ke-7 iaitu adaptasi yang baru. Ini sebenarnya strategi ke-7 ni sebenarnya kalau saya tak langsung, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, dia juga adalah berkaitan juga dengan teras ke satu tadi adanya AI kan, BDA. Dia juga ada kaitan juga dengan teras kelima tadi, iaitu di mana cloud, penyediaan cloud itu menyokong juga emerging technology seperti AI. Okay, cuma kita ketengahkan teras strategi ini sebagai satu teras baharu lah, benda baru yang untuk diberi keutamaan. Okey, mengandungi 2 strategi. Yang pertama iaitu kita nak uruskan penyelarasan emerging teknologi di peringkat sektor awam. Bagaimana tadbir urusnya itu di program yang pertama, dan juga program yang kedua adalah bagaimana infrastruktur yang diperlukan dan keselamatan cyber untuk memacu penggunaan teknologi, emerging teknologi di sektor awam. Untuk strategi yang kedua ni adalah pelaksanaan projek lah. Ini lebih kepada projek emerging technologies, dan juga program kedua adalah perlunya mewujudkan makmal inovasi kerajaan. Bagaimana model pengurusan makmal tersebut, lepas tu kita bangunkan makmal inovasi tersebut, dan akhirnya kita mempromosikanlah inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan secara berterusan. Okey, itu saja saya rasa. Alhamdulillah. Lagi 2 minit, 1.5. Alhamdulillah, saya rasa dah tamat. Saya serahkan kepada host. Mohon maaf terlewat. Okey, terima kasih Bursa Teknologi Susaiza. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita buka untuk slot Q&A. Selain daripada tab Q&A, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh raise hand. And saya akan pilih, nanti saya akan accept untuk ke pentas lah. Kiranya boleh bagi peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk heart to heart talk dengan kita punya penceramah gitu. Okay. Sementara kita tunggu kalau ada wakil yang willing nak naik ke pentas bersama-sama, kita jawab dulu soalan dalam Q&A, puan. Betul-betul dapat soalan ni, puan. Berapa saya tengok. Allah Akbar. Okay, soalan yang pertama berkenaan dengan rebranding kan, sebab tadi puan ada mention kita rebrand daripada plan strategik ICT kepada plan pendigitalan kan puan kan. So ada soalan daripada Puan Nur Adila binti Abdul Rahim daripada SPRM. So soalan Puan Adila ialah adakah selepas ini semua agensi perlu tukar plan strategik ICT kepada plan strategik pendigitalan agensi, puan?
Selain daripada itu nak minta clarify juga apa bezanya antara plan pendigitalan dengan plan strategi ICT ni lah, apa yang ditambah baik dalam plan terbaru ni? Okey. Okey, sebelum saya jawab soalan yang Puan Adila okey, saya terangkan sikit dulu perbezaan antara kenapa kita rebranding plan strategi ICT dahulu. Sebelum ini kita nama plan strategi ICT dan sekarang kita namakan sebagai plan strategi pendigitalan. Antaranya ada banyak faktor lah. Antaranya yang pertama, semasa kita proses pembangunan plan strategi pendigitalan ini, kita menggunakan dua metodologi, iaitu yang pertama metodologi Percy, kalau semua sedia maklum, iaitu bagaimana nak membangunkan PSICT, plan strategi ICT, dan yang kedua adalah metodologi MyGovEA. Sebab kita nak ambil kira juga proses domain-domain dalam MyGovEA, iaitu BDAT tu, Business Data Application dan juga Teknologi. Kalau tuan-tuan perempuan nanti dah nampak plan strategi yang penuh, write up yang penuh yang kita akan keluarkan tak lama lagi dalam proses pencetakan sekarang, ada satu bab 7 kotak saya memang berkaitan penjajaran antara teras-teras yang telah saya present tadi, 7 teras tu dalam bentuk diagram. Kita telah melukis dia dengan bantuan SME pengurusan statistik kita jugalah, iaitu dalam bidang EA, iaitu Dr. Istania dan juga rakan-rakan. Beliau telah menterjemahkanlah apa yang kita garapkan tadi dalam bentuk diagram EA di peringkat strategik. Tapi bukan dalam bentuk Archimate language tu. Dia dalam bentuk gambaran conceptual design lah untuk lebih difahami di peringkat semua agensi. Itu salah satunya lah perubahan tersebut. Dan yang menjawab persoalan tadi Puan Adila itu, sebenarnya kalau ikutkan perkeliling belum ada lagi untuk perubahan kepada nama. Perkeliling yang kita kuat-kuasakan masih lagi menggunakan nama plan strategi ICT. Namun begitu kita galakkan penukaran kepada plan strategi pendigitalan, dan bila masuk plan strategi pendigitalan ini perlu dipastikanlah agensi yang menggunakan nama plan strategi pendigitalan ini perlu ada 5 viewpoint. MyGovEA perlu dimasukkan dalam plan tersebut. Di peringkat strategik sahaja. Nanti kalau nak secara detail apakah viewpoint tersebut, bolehlah tanyakan kepada kami, pihak mampu. Kita akan tunjuk pula metodologinya macam mana. Okay, alright, thank you Puan. Okay, soalan seterusnya pula daripada Encik Ismail bin Cik Ani daripada Pejabat HQ Selangor. Soalan Cik Ismail, apakah rasional plan strategik sektor awam 2021 hingga 2025 kepada pentadbiran SUK negeri, dan bagaimana dengan engagement dengan pejabat SUK bagi menyelaraskan PSPSA kepada state? Okey, seperti yang saya kalau tuan nampak tadi di plan pelaksanaan, dalam plan pelaksanaan kita dah nyatakan dah peneraja utama tu ada di mana inisiatif-inisiatif yang telah ditetapkan tu perlu diambil oleh pihak kerajaan negeri lah. Mana-mana contoh macam ada kan tadi kan, katakan macam PDSA yang saya ingat dah, migrasi pusat data agensi ke PDSA kan. Semua itu adalah mana-mana yang peringkat agensi, katakan agensi perlu wujudkan satu tadbir urus berkaitan dengan data. Agensi juga perlu adanya struktur khusus pengurusan perubahan. Mana-mana yang ada peneraja utama yang ada berkaitan dengan kerajaan negeri, kerajaan pusat, agensi persekutuan, semuanya boleh diambil, masukkan dalam, diajarkan semula dalam plan strategik agensi masing-masing lah. Dan bagaimana nanti kita boleh, kalau engagement tu boleh saja. Kalau katakan ada nak libat urus dengan pihak mampu dalam menyelaraskan PSPSA di peringkat negeri itu sendiri pun kita tak ada halangan, boleh bekerjasama nanti.
Untuk yang bertanya soalan, kalau rasa tak berapa jelas boleh raise hand nanti saya akan jemput ke pentas supaya boleh dapat bertanya dengan lebih jelas lagi. Betul. Okay. Kalau tak boleh jawab pun harap dah boleh bagi tahu. Okay, soalan seterusnya. Soalan seterusnya Puan sebab ada banyak soalan ni. Okay, soalan seterusnya daripada Puan Hazliana daripada JPM. So soalan Puan Hazliana berkenaan dengan teras strategik ketiga iaitu tadbir urus tuntas dan tangkas. Bagaimanakah mampu memastikan teras strategi ini tercapai bagi semua peringkat kementerian, agensi, jabatan dan negeri? Rasanya ni lebih kurang macam tadi kan Puan kan? Ada penerangan itu? Betul. Dia bermula daripada peringkat atasan lah kan. Macam kalau tengok dekat plan tadi adanya majlis tertinggi di peringkat pencicilan negara. Daripada daripada majlis tertinggi tersebut dia akan turun ke peringkat sektor awam, agensi pusat dahulu mampu bagaimana, lepas tu barulah adanya di peringkat agensi masing-masing, kementerian masing-masing. Semuanya ada memainkan peranan-peranan masing-masing lah, seperti di penaja utama yang telah paparkan tadi. Okey Puan, kita ada satu okey. Sorry Puan, sama dulu. Kalau nak lihat adalah tadbir urus yang telah kita kalau nak lebih nampak lah kan, adalah dia punya carta tadbir urus yang boleh saya tunjukkan. Kalau nak lihat sekejap saya kongsikan. Sebenarnya nampak ke? Tak ada. Tak ada. Saya tak boleh share balik Okey, tak apa, nanti dekat dalam dokumen penuh PSPSA tu ada kita tunjukkan dalam bentuk struktur. Sebab tadi mungkin tak nampak dia dalam bentuk timeline kan, dalam bentuk timeline tak nampak. Jadinya sebab itulah pentingnya diagram EA yang dilukis itu kita dah masukkan dalam plan yang penuh nanti. InsyaAllah kalau dah diterbitkan nanti dalam bentuk diagram akan nampak lebih jelas lah di mana peringkat sektor kerajaan, di mana peringkat agensi boleh ambil untuk tadbir urus tadi. Okay, thank you Puan. Puan, kita ada satu request raise hand daripada Encik Syarul Yusof. So kita jemput. Macam mana? Sekejap ada raise hand tapi saya tak pasti macam mana kita nak invite to the stage. Okay. Okay, dah on stage dah. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syarul. Ya ke suara saya Puan? Hello. Sama-sama Cik Syarul. Kurang jelas. Kurang jelas. Jauh Syarul. Saya Assalamualaikum Puan Suhaiza. Ya. Jauh. Hello. Jauh. Hello. Ya, okey, dengar. Hello. Okey. Ya, Cik Syarul dengar. Okay, Assalamualaikum Puan Suhaiza dan Puan Atika. Assalamualaikum. Okay. Saya ada satu soalan berkenaan dengan plan strategik ni. Sebab soalannya basic je. Cuma saya nak tanya pasal isu kita punya connectivity untuk rangkaian internet kita secara keseluruhan kan. Kita ni macam contoh saya dekat Putrajaya ni pun line pun macam sangkut kan. Jadi macam untuk macam mana untuk kita nak perluaskan yang pendigitalan ni, sebab kita hal-hal basic macam infra pun kita still stuck lagi dengan masalah isu coverage dan speed untuk internet kita ni lah. Okey, itu soalan satu. Soalan kedua saya nak tanya berkenaan dengan isu penjawatan untuk skim F kita ni kan, untuk kita nak berjayakan plan strategik. Bagaimana dengan hala tuju kita untuk akan datang? Itu sajalah soalan saya berkenaan dengan isu network, isu rangkaian internet kita lah yang di Malaysia dan juga dengan penjawatan skim F kita. Itu saja. Terima kasih. Sama.
Sebelum tu Cik Syarul, rangkaian internet di kediaman ataupun di pejabat? Sekarang ni di kediaman. Tapi saya dekat Putrajaya, tapi network pun macam itulah, macam nak cakap pun macam problem juga kan. Padahal Unify ni. Okey, insyaAllah saya Terima kasih, jawab. Puan. Terima kasih banyak. Rangkaian internet dan juga apa tadi? Pejawatan, okey. Okey, untuk rangkaian internet seperti yang slide saya yang berkaitan dengan jendela tadi, ada berkaitan jendela di mana sebenarnya kerajaan telah adalah planning dalam jendela itu, dan juga dalam My Digital pun dia telah sasarkan semua kediaman, unit kediaman dapat akses capaian internet kan sehingga tahun 2025. So yang isu untuk rangkaian internet yang untuk rakyat ini adalah di bawah SKMMM lah, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia. Saya tak tahu sejauh mana pelaksanaan jendela tu telah dilaksanakan lah plan tersebut, tapi yang saya boleh kongsikan yang adalah inisiatif tersebut, dan insyaAllah kita doakanlah walaupun di kawasan Putrajaya harap-harap pihak SKMM kalau ada wakil kat sini KKMM boleh ambil lah isu-isu ini diketengahkan kepada pihak yang berwajib tersebut untuk sama-sama kita memperbaikilah capaian kita nak laksanakan pendigitalan untuk akan datang ni. Boleh Cik Syarul begitu, sebab yang tu ada luar bidang kuasa, mampu di bawah bidang kuasa kami berkaitan dengan inisiatif rangkaian internet di kediaman ini. Okey, untuk pejawatan pula bagi pejawatan saya rasa isu ni mana-mana pun lah sama kan. Kita memang di sekarang ni dikejat, kawan-kawan saya pun yang sama batch saya pun nak naik pangkat pun dah berapa tahun kan naik dekat ni. So kita pun dalam plan yang kita garapkan tu memang kita ada jugalah nyatakan yang pemantapan organisasi mampu tu. Sebenarnya pejawatan ni kalau katakan nak ditambah baik, sekarang ni polisi JPA dia boleh trade off. Tu polisi JPA. Kita kena ikutlah apa polisi yang telah tetapkan. Namun begitu kita jangan putus asa lah. Kita boleh terus mohon kalau katakan ada keperluan nak tambah baik organisasi pihak kaum perempuan, nak perlukan pandangan pihak mampu, adakah bersetuju atau tidak sebelum nak kemukakan ke JPA dan sebagainya tu boleh hantar untuk dapatkan pandangan mampu bagaimana nak tambah baik struktur organisasi itulah. Dan saya cakap tadi itulah kalau katakan kita harapkan jabatan teknik kita tu diluluskan, dan insya-Allah akan adalah penambahbaikan untuk organisasi kita nanti. Itu dari segi pejawatan. Sebab dua-dua ni memang kita tahu bukan dalam bidang kuasa kita kan. So ada macam internet tu pun ada bidang kuasa SMM, pejawatan pula di bawah JPA. Namun begitu kita jangan putus asa lah. Kita boleh sentiasa tambah baik, kemukakan permohonan-permohonan kita tu dengan justifikasi yang kukuh. Boleh kalau nak minta pandangan mampu boleh hantar kepada mampu, nanti adalah bahagian-bahagian yang akan melihat seluruhannya. Okey, Puan. Okey Puan, soalan seterusnya daripada Puan Subashini daripada KKM. Soalan Puan Subashini, di peringkat kementerian kita ada banyak plan yang perlu kita support, contohnya My Digital, PSPSA dan 4th IR. Bagaimana kita nak fulfill keperluan all this plan and apa peranan mampu dari segi penyelarasan keperluan pendigitalan ini? Okey, dalam plan yang banyak ni sebab dia ada fokus yang berbeza kan.
Contohnya macam My Digital dan yang baru sangat dikeluarkan pada minggu lepas kalau tak silap saya, dasar revolusi for IR negara yang dikeluarkan oleh EPU juga. EPU ada dua dokumen lah yang dikeluarkan, My Digital dengan dasar revolusi for IR negara tu. Kedua-duanya sama lah kan, dua-duanya adalah plan. Tapi dia punya fokus adalah mungkin berbeza. Yang pertama tu berkaitan dengan My Digital, pendigitalan secara keseluruhan. Yang kedua tu adalah lebih berfokuskan kepada Industrial Revolution yang keempat kan, for IR. Kita tak boleh nak lari lah daripada, selain daripada itu KKMM ataupun kementerian juga mungkin dia ada dasar tersendiri kan, ataupun pelan-pelan strategik jabatan. Semua ni memang kita kena ambil kira sebelum sesuatu pelan di peringkat agensi atau kementerian dibangunkan, supaya kita tak tersasar jauh dengan apa yang dihasratkan di peringkat tertinggi. Kan? So tadi soalannya macam mana kita boleh bantu kan? Macam mana soalannya? Itu baru pengenalannya. Nak selaraskan apa peranan mampu dari segi penyelarasan keperluan pendigitalan? Sebab tu saya dah mention tadi dalam plan PSPSA ni, tapi dari skop sektor awam sajalah kita ambil dari My Digital kan di peringkat nasional. Banyak kan, bukan sektor awam saja, sektor swasta, industri dan sebagainya. Tapi untuk keperluan sektor awam kita dah selaraskan dalam plan ini, plan PSPSA ini. So kalau anda kata pihak kementerian nak merujuk plan ini saja, insyaAllah telah selaraslah dengan skop sektor awam. Namun untuk kementerian itu sendiri, fungsi katakan KKMM ada fungsi kesihatan kan, yang spesifik untuk fungsi kementerian, mungkin perlu juga rujuklah dokumen-dokumen tersebut, sebab kita dalam plan kita tak adalah fokus sangat ini untuk kementerian mana, ini untuk kementerian mana kan, sebab kita adalah secara high level untuk semua sektor awam. Tapi untuk agensi spesifik dia perlu juga melihat dalam dokumen-dokumen macam My Digital for IR tu, apakah yang khusus untuk agensi tersebut. Kalau katakan tak ada, boleh saja rujuk yang PSPSA kita saja, sebab kita dah jajarkan dah dengan My Digital tu. Sebab masa mencuburi kita, saya akan bagi lagi ke? Soalan terakhir Puan Soalan second terakhir daripada Puan Rozita binti Osman. Bagi pembangunan pelan strategik pendigitalan peringkat agensi, bagaimana agensi nak jajarkan dengan enterprise architecture? Akan ada session lain ke untuk EA? Minta maaf, lagi sekali Puan Atika. Bagi pembangunan pelan strategik pendigitalan peringkat agensi, bagaimana agensi nak jajarkan dengan enterprise architecture? Akan ada session lain ke untuk EA? Okey, untuk pelaksanaan pendigital peringkat agensi, bagi sesiapa yang menggunakan metodologi yang telah pihak mampu keluarkan, bermula tahun 2021 ni, kita telah collaborate dengan BSA yang tim EA untuk sama-sama kita bangunkan plan strategik agensi yang merangkumi EA di peringkat strategik. Kita tak ada lagu detail sampai capability tu. Kita di peringkat strategik saja, di mana dalam banyak-banyak viewpoint EA tu, 5 viewpoint EA akan kita tetapkanlah dalam plan ini, dalam plan pendidikan peringkat agensi lah. Adalah viewpoint tu. Boleh kalau katakan agensi nak satu slot untuk katakan nak tahu apakah metodologi yang digunakan tu, kita boleh uruskanlah satu sesi lain. Kalau katakan agensi nak request by agensi boleh kita kemukakanlah permohonan kepada mampu. Ataupun platform seperti ini melalui Pejasa mungkin kita bincang kemudian. Tapi memang dah ada, memang kita dah jajarkan, ada metodologinya. Okey Puan.
So ni soalan yang last ni, soalan hot ni Puan. Bilakah penerbitan dokumen Pelan Strategik Pendetailan Sektor Awam ni dijangka untuk dirilis? Okey, tu insyaAllah kalau tak ada halangan dalam bulan Ogos. Dalam bulan Ogos tahun ni dan insyaAllah akan dilancarkan oleh PSN lah nanti. Sekarang tengah dalam percetakan dan juga mendapatkan endorsement dari pengurusan tertinggi mampu lah. Dia punya write up tu yang penuh tu. Okay. Alright, thank you Puan. Sekarang pun dah pukul 11.50. So saya rasa kita wrap up dulu untuk hari ni. Terima kasih kepada semua yang bertanya soalan. Terima kasih Puan. Terima kasih Faiza. Saya nak ucapkan Okay, akhir kata izinkan saya untuk petik kata-kata Ibrahim. Sebelum saya wrap up, izinkan saya untuk petik kata-kata Abraham Lincoln. Yang mana dia cakap, give me 6 hours to chop a tree and I will spend the first 4 hours sharpening the axe. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, PSPSA 2021-2025 ni ibarat kita punya ex in terms of couple atau bukan ex girlfriend, ex boyfriend tu. So mudah-mudahan based on this plan yang kita telah bangunkan, kita dapat memanfaatkan sebaiknya plan kita ni untuk meningkatkan lagi perkhidmatan ICT di sektor awam, insyaAllah. Okay, dengan itu saya serahkan semula kepada Wakil Penjasa. Terima kasih. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Atikah dan juga pada Teknologi Suhaiza di atas sesi webinar kita hari ini. Soalan sangat panas ya. Saya harap moderator dan juga boleh mengambil soalan-soalan ni untuk dibawa bincang di peringkat mampu. Ada 3-4 lagi soalan yang kebanyakannya menyentuh mengenai pengoperasian kepada plan. Saya ingat agak kurang tepat untuk ditanya di sini. Walau bagaimanapun kita ambil lah ya, kita ambil soalan-soalan tu untuk kita untuk pasukan mampu membuat take up lah ya, untuk take up untuk isu-isu itu. Ada juga soalan kekeliruan di antara beberapa terma yang telah dimajukan dalam dokumen tu, mungkin juga boleh dilihat semula. Lain pada tu, pesanan penaja. Okey. Penjasa mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, tengah hari ini sehingga hampir jam 12. Kita nak minta tolong sila isi borang e-cert dan ada maklum balas dalam tu sebelum jam 3 petang ini. Untuk kita sediakan e-cert kepada semua yang hadir ya. Jadi tahniah, event ini telah mendapat sambutan yang sangat panas ya. Kita rasa event yang boleh menjangkau hingga 400 audience melalui 3 channel kita iaitu Meet, Facebook dan juga YouTube. Pada yang belum subscribe YouTube kita, sila subscribe ya. Kita ada banyak lagi event-event menarik yang akan datang. Besok pagi kita ada urban farming. Mari kita berkebun, mari kita mendengar daripada pakar yang telah banyak yang suka bertanam, yang minat bertanam dan juga among ahli kita yang juga suka bertanam. So jangan lupa besok pukul 10 pagi dan hari Ahad juga kita ada event yang sangat istimewa. Kita bawakan My Digital ke pentas dan event ini adalah event eksklusif, hanya terbuka kepada ahli perjasa berdaftar. So jika anda masih belum menjadi ahli perjasa, belum lagi menjadi ahli KPPTM, belum menjadi lagi ahli CTSU iaitu persatuan-persatuan adik-adik kita tu, sila segera cari borang yang mana patut, isi, bayar yuran dan you are on. So Ahad ini kita bersama dengan CEO Change Management Office of My Digital himself. So ada apa lagi Awin? Ada Pak, tak ada apa Kak, Puan. Sorry, tengah minum air. Okay, so alright. So
Tak ada apa lagi, kita ucapkan ribuan terima kasih. Susulan daripada program ni kita akan buat bincang tepi lah dengan mampu ya, sama ada kita boleh buat secara bersiri ataupun bagaimana ya. Bagus juga few soalan tu yang membangkitkan rasa ingin tahu dan berjasa menyediakan channel untuk menyalurkan maklumat. Dengan itu kita akhiri program kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.